itunya akan jadi. Maka ketika halakah TV9, format 2016 berubah, temanya pun berubah. Tahun lepas dan tahun sebelum-belumnya ialah halakah tak tengok rugi. Itu diulang-ulangi. Halakah tak tengok rugi, kat orang ramai jawab. Sekarang kita ubah, kena tengok, tapi tengok apa? Tentang kiamat. Dia pasti datang. Formatnya berubah. Dia dahulu pergi ke masjid, tapi sekarang kita tak mau lagi diganggu oleh orang ramai. Kita nak fokus pada isi tajuk, tak mau sangat melihat pada tetamu. Kita nak fokus pada isi, sebab isinya besar lagi serius. Maka Dr. Daniel dijemput, di studio tak ada orang. Mereka adalah kru, kameraman, itu saja. Dan isteri saya yang sentiasa mengiringi saya. Tapi tak kena tengok kat dia selalu. Jadi tengok kat Tuan Haji Makno dan sebagainya, fokus pada isi Dr. Daniel. Kita ubah format. Kita tak mau lagi tengok pada manusia, dia ganggu kita. Kita nak fokus pada isi. Ini isi yang serius. Maka fokusnya kiamat. Tapi kiamat ini, apa yang tak kita fokuskan? Ada isi-isinya. Maka ketika kita mulai bertanya, mengapa yang orang fokus kiamat? Jauh lagi. Bukan dekat pun, jauh lagi. Maka kita menjawab, kalau anak you all yang kecil, katalah darjah 3, you all pernah tak tanya dia nak jadi apa? Pernah? Dia kata apa? Oh, anak saya yang pertama tu ketika umurnya 9 tahun, dia kata nak jadi doktor. You tak kata kat dia, jauh lagi. You tak kata kat dia, jauh lagi. Tu usah berangan-angan nak jadi doktor, jauh lagi. You tak kata. Tapi sebaliknya, apa yang akan you kata? Yang saya jawab begini, doktor, apa dia? Nak jadi doktor? Ya. Kena siap sedia sekarang. Demikian dengan kiamat. Kita tak boleh kata jauh lagi. Kita kena berkata, ia pasti datang. Dan apa persiapanku pada hari ini? Lebih kurang sama jawapan pada anak tadi. Jauh lagi nak jadi doktor. Kita tak kata itu. Kita kata, okey bagus, tapi apa persiapanmu? Kena belajar rajin-rajin, buat homework, boleh kaji pelajaran. Samalah lebih kurang dengan kiamat. Apa persiapan kita? Supaya dengan mindset itu, tak ada rasuah, tak ada tipu daya, tak ada khianat, semua clean, bersih betul-betul. Bersih betul-betul. Bila saya pergi berceramah pada custom sebuah negeri, saya kata kalau betul kita nampak kiamat nak syurga, pegawai custom semua ada, pintu masuk Malaysia tak ada rasuah. Dia orang paguk, you balik dari Ho Chi Minh City, you beli macam-macam. Baju di sana murah, kuat pun murah, jahit. Pergi 3 hari untuk pesan baju je. Dekat raya pula ni, puasa belum lagi, tapi belilah baju raya siap-siap. Maka kita pun beli siap-siap. Di airport, tuan, tak payahlah, ambil kain satu ni baju. Oh, terima kasih, kerana Allah kan? Kerana Allah. Di pintu masuk sudah terganggu dengan maksiat. Apa berkatnya ada, selepas masuk. Sebab set tadi tak betul. Justru tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan, itulah sikit mukadimah sebelum kita masuk tajuk, insya-Allah. Dan tajuk yang diberikan oleh Dr. Daniel untuk dibicarakan pada petang ini berkaitan dengan kiamat, insya-Allah. Saya akan gunakan format yang mudah untuk petang ini. Ada sedikit persembahan berdasarkan PowerPoint. Kemudian di hujung ceramah saya, kita buka sedikit pada sesi soal jawab, insya-Allah. Dan saya lebih suka semampu boleh bukan soalan verbal, soalan bertulis. Hantarkan soalan anda pada saya. Jika saya lihat di hadapan ini tak ada soalan, maksudnya alhamdulillah boleh pakai lepas ni. So settle.
Tapi kalau saya lihat di hadapan ada kertas, insya-Allah dia jawab soalan dulu belum makan. Begitu lebih kurang. Soalan bertulis, soalan yang bentuk verbal bercakap, kita batalkan di petang ini. Oleh sebab-sebab teknikal yang dapat dielakkan. Cuma yang bertulis saja yang akan kita layan untuk petang ini. Agak lebih selesa begitu kan? Boleh tulis sekarang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Ada beberapa isu tentang hari kiamat. Isu yang pertama bagi golongan seperti ateis ataupun agnostik. Agnostik mereka satu golongan yang sedang membiak di Malaysia, terkenal di barat. Ateis pun demikian, tapi agnostik lagi baru. Ateis kita kenal, menolak agama, menolak Tuhan sama sekali. There is no God. Ada lagu di barat, anak-anak jaga, jika suka jadi lagu orang putih, hati-hati. Ada lagu yang membawa maksud, walaupun aku berlutut pada Tuhan, tapi tiada Tuhan agama yang boleh membantu aku. Ada dia begitu. Walaupun aku berlutut pada Tuhan dan lututku panjang, tapi tak ada Tuhan dan agama boleh membantuku. Oh, dahsyat. Lirik ateis. Bagus dah, tapi lirik dia boleh bawa pada kekufuran. Hati-hati, cara halus. Lirik lagu dia persada antara bangsa. Ateis dia tolak Tuhan sama sekali. Lahir pula agnostik. Agnostik mengatakan ada kemungkinan Tuhan ada, tetapi benda-benda yang tak dapat dikaji, tidak boleh masuk makmal, kita buang. Maka alam ghaib dia tolak. Dia kata Tuhan ada, tapi alam ghaib saya tak percaya. You sebut tentang syurga, neraka yang tak boleh diuji kaji dalam makmal, saya tolak. Tuhan mungkin ada, dia tak percaya etis, tolak 100%. Tuhan mungkin ada, Allah mungkin ada, mungkin, tapi benda-benda yang Muhammad bawa kami tolak. Maka hari kiamat dia tolak. Tapi dia beriman pada Allah. Itu sedang melanda Malaysia sekarang. Macam-macam bala sedang menimpa kita, cara yang kita sedari ataupun tidak. Saya sedar bila Astro Oasis telefon saya. Dr. Daniel bila singgah di KL, tolong beritahu kami nak interview, wawancara tentang agnostik yang sedang melanda Malaysia. Dah selesai dah interview itu tentang puak agnostik seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka timbulkan isu hari kiamat ini, falsafah ciptaan Muhammad, ciptaan manusia, logiknya tiada. Golongan yang kedua ialah golongan yang dari kalangan orang Islam. Mereka percaya, tetapi secara yang salah. Contohnya anti hadis yang dipopularkan oleh Kasim Ahmad di Malaysia. Menggunakan kod 19, dia kira tarikh akan berlakunya kiamat secara tepat kononnya. Kasim Ahmad Enggek punya kerja. Dia guna kod 19. Bagi dia ada ayat Quran yang Allah sebut tentang malaikat yang jumlahnya 19. Dia tafsirkan itu sebagai kod 19, kod 19. Dari kod 19 dia lahirkan banyak nilai, banyak formula. Antaranya, bila hari kiamat akan berlaku secara tepat, dia gunakan formula itu, maka dia kata ini tarikhnya. Satu isu. Kemudian ada orang terpedaya pula dengan barat. Ilmu tak mantap, tapi terpedaya dengan barat. Ini agak popular pada tahun 2012. 2012 ketika dunia riuh dengan Armageddon, Doomsday. Tiba-tiba orang riuh tentang satu kalender yang dihasilkan oleh kaum Maya. Kaum Maya ini satu tamadun yang benar-benar hidup ribuan tahun dahulu sebelum Yesus. Dan dia satu tamadun yang hebat astronomi dan matematiknya, berada di penjuru Meksiko. Antara buku yang terhasil sebagai contoh, The Mexican Mystic. The Mexican Mystic, ada benda mistik di penjuru Meksiko. Itu berkaitan kaum Maya. Kaum Maya telah menghasilkan sebuah kalender yang dinamakan sebagai The Long Calendar. Kalender itu ukurannya makan masa 5,000 tahun. Bayangkan sebuah kalender
Begitu panjang sekali dalam kalender yang jumlah masanya ialah 5,000 tahun. Tiba-tiba kalender itu tamat pada tanggal 21 Disember 2012. Maka pakar-pakar bertanya, mengapa tamat pada tarikh itu? Maka ada yang mentafsirkannya sebagai mungkin itu hari kiamat, doomsday. Kaum Maya telah ukur dan tahu itu hari kiamat, doomsday. Maka tarikh terakhir alam ini itulah dia. Maka dia diibaratkan tentang doomsday pada tanggal 21 Disember 2012. Penerbit filem cukup suka. Dia terbit filem 2012. Akhirnya kiamat tak laku, dia kaya raya. Itu orang cerdik. Nak kata cerdik pun boleh lah. You tertipu, I tipu you. You suka dia tipu. You suka I tipu, suka. Okay, I tipu you. Buat filem, you pergi tengok ya. Maka orang Islam pun tertipu. Saya teringat ketika berceramah tentang kiamat, ada seorang pensyarah. Pensyarah muslimah. Zahirnya Masya Allah pakai tudung. Tutup aurat. Pakai tudung. Kalau kita lihat muslimah pakai tudung seperti itu, kita kata insya Allah ini geng mesti pernah pergi Busra. Mesti dah pahal lakon ni. Kita rasa begitu. Tiba-tiba dia datang jumpa saya, dia kata, doktor, kiamat Disember ni kan, itu 2012 tu. Saya berceramah tahun 2012, dia kata, doktor, kiamat tahun ni kan. Saya terdiam. Nak tengok dia melawak ke ni? Is she joking? Is this a joke? Sis? Saya tengok muka dia. Nampak dia serius. Doktor, kiamat tahun ni kan? Saya tak jawab. Saya dah beli Maggi dah siap. Dengan roti Bengali. Maggi saya beli dengan roti Bengali. Nak siap setia hujung tahun, nak kiamat. Saya kata, Puan, kalau betul kiamat hujung tahun ni, Disember, beli Maggi buat apa? Nak spare. Kalau betul kiamat buat, if you really understand kiamat, yang beli Maggi roti Bengali buat apa? Maksud doktor, kan hari kiamat masuk semua hancur. Dengan Bengali dan roti Bengali pun hancur. Bengali dan roti-rotinya hancur, kan? Oh, betul juga doktor. Doktor berdaya juga kita. Dia berdaya. Luaran dah okey. Tapi sini kibul sikit.